dan salam sejahtera saya ucapkan terutama kepada pensyarah saya iaitu Dr. Saul Hamid bin Muhammad Maidin serta rakan-rakan sekalian. Saya Nurul Ain bernombor matrik D20191089096 dari kumpulan kuliah B bagi kursus HSA 3043 Asia Tenggara abad ke-20. Dalam video kali ini, saya akan membincangkan serba sedikit mengenai Perang Dingin di Asia Tenggara. Baiklah, mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita dengari berkenaan dengan istilah Perang Dingin sekiranya belajar dalam bidang sejarah. Namun, tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan Perang Dingin? Istilah Perang Dingin ini merujuk kepada keadaan tegang antara Amerika Syarikat dengan Soviet Union. Perang Dingin bermula pada tahun 1967 selepas sahaja tamatnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Istilah Perang Dingin atau juga dikenali sebagai Cold War dipelopor oleh Bernard Baruch. Umum mengetahui bahawa Perang Dingin tidak melibatkan sebarang peperangan walaupun ia masih wujud istilah perang dalam Perang Dingin. Hal ini dikatakan demikian kerana peristiwa ini tidak melibatkan pertempuran secara fizikal. Perang ini juga merujuk kepada konflik persaingan antara Amerika Syarikat dengan Soviet Union untuk memajukan kepentingan nasional negara mereka melalui cara-cara politik, ekonomi dan psikologi sosial. Apabila tercetusnya Perang Dingin, kedua-dua blok kuasa dunia ini menjalankan kegiatan subversif, propaganda, pengintipan dan perang secara tidak langsung menerusi negara sekutu mereka. Antara faktor yang menyebabkan Perang Dingin ini berlaku ialah perbezaan ideologi politik. Terdapat perbezaan ideologi politik yang amat ketara antara Amerika Syarikat dan juga Soviet Union. Kedua-dua kuasa besar ini mengamalkan sistem pemerintahan yang bertentangan. Amerika Syarikat memperjuangkan sistem pemerintahan yang mengutamakan hak asasi manusia seperti hak untuk berkumpul ataupun berdemonstrasi, menyuarakan pendapat, memilih pemimpin, kebebasan media atau lebih tepat dikenali sebagai sistem pemerintahan yang berideologikan demokratik. Berbeza dengan Soviet Union, mereka memperjuangkan sistem pemerintahan yang bercorakkan sosialis yang mana sistem pemerintahan ini lebih tepat dikatakan sebagai ideologi komunis. Dalam sistem ini, rakyat tidak diberi kebebasan untuk bersuara maupun memilih pemimpin. Seterusnya, faktor yang menyebabkan Perang Dingin ini tercetus adalah disebabkan perbezaan sistem ekonomi. Seperti yang kita sedia maklum, ekonomi merupakan sebuah sistem yang sangat penting dalam sesebuah negara. Dalam aspek ekonomi ini, Amerika Syarikat memperjuangkan sistem ekonomi kapitalis iaitu sistem ekonomi bebas daripada campur tangan kerajaan dan menggalakkan ekonomi perdagangan bebas. Berbeza dengan Soviet Union yang tidak menggalakkan kegiatan ekonomi bebas kerana bimbang masyarakat akan terdedah dengan sistem ekonomi barat. Ini dapat memperlihatkan dengan jelas bahawa dari aspek ekonomi ini sahaja telah menyebabkan Perang Dingin ini tercetus. Meskipun perang ini berlaku antara dua buah negara di benua Eropah, namun perang tersebut turut memberi impak ataupun kesan yang amat ketara kepada benua Asia, khususnya Asia Tenggara. Salah satu kesan tersebut ialah menyebabkan fahaman dan pengaruh komunis semakin tersebar secara berleluasa di negara rantau Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Laos, Vietnam, Myanmar, Kemboja dan sebagainya. Sekutu Amerika Syarikat iaitu British ingin mengelak rantau Asia daripada terjebak di bawah pengaruh komunis, manakala sekutu Soviet Union iaitu China dilihat sebagai penular ideologi komunis di rantau Asia Tenggara. Jika kita lihat di negara kita sendiri, penyebaran fahaman komunis ini bermula dari negara China.
Parti Kuomintang dari China memainkan peranan yang penting untuk menyebarkan fahaman komunis ke tanah Melayu. Namun, cawangan Kuomintang di tanah Melayu diharamkan oleh pihak British. Walau bagaimanapun, golongan komunis di tanah Melayu menubuhkan Parti Komunis Nanyang pada tahun 1930, kemudian diharamkan oleh pihak British. Dan kemudian menubuhkan pula Parti Komunis Malaya PKM. Tujuan penubuhan PKM adalah untuk menubuhkan sebuah negara Republik Komunis Malaya di tanah Melayu. Namun, PKM di Malaya berjaya dibendung dan dihapuskan pada tahun 1989. Oleh kerana bimbang dengan penyebaran ideologi komunis, Amerika Syarikat telah bertindak untuk melindungi Asia Tenggara. Sebagai contoh, pada tahun 1954, Amerika Syarikat telah menubuhkan satu organisasi yang dikenali sebagai Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara, SEATO, dan seterusnya, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, pada tahun 1967. Walaupun pihak British telah berusaha untuk memastikan rantau Asia Tenggara ini bebas daripada pengaruh komunis, namun masih terdapat beberapa buah negara seperti Laos dan Vietnam yang masih menerima fahaman komunisme dan menjadikannya sebagai ideologi politik negara mereka semenjak tahun 1975 sehinggalah kini. Perkara ini sangat memberikan kesan yang amat besar kepada negara di rantau Asia Tenggara ekoran daripada berlakunya Perang Dingin di Eropah. Selain itu, kesan Perang Dingin terhadap Asia Tenggara ialah menyebabkan tercetusnya Perang Vietnam pada tahun 1954 hingga 1975. Perang Vietnam ini juga dikenali sebagai Perang Amerika yang melibatkan peperangan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ramai pemerhati Barat melihat perang ini sebagai perang proksi bagi Amerika Syarikat dan Soviet Union. Perang seperti ini disebut sebagai perang proksi kerana Amerika Syarikat dan Soviet Union sendiri tidak pernah bersemuka secara terang-terangan di medan pertempuran kerana khawatir akan meletuskan peperangan nuklear yang amat membinasakan. Sekutu bagi Vietnam Utara termasuklah Barisan Pembebasan Vietnam Selatan yang dikenali sebagai Viet Cong, Soviet Union dan China. Manakala sekutu bagi Vietnam Selatan ialah Amerika Syarikat, Australia, New Zealand dan Korea Selatan. Sekutu Vietnam Selatan menghantar bantuan ketenteraan untuk berjuang di Vietnam, namun tetap menemui kegagalan. Peperangan ini telah mengorbankan ramai penduduk awam. Peperangan ini tamat secara rasminya pada 30 April 1975 apabila Vietnam Selatan tewas secara keseluruhannya. Ramai pihak beranggapan bahawa Perang Vietnam merupakan kekalahan pertama tentera Amerika dengan jumlah korban melebihi 58,000 orang nyawa. Rentetan kesan daripada kekalahan ini juga, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan disatukan di bawah Republik Sosialis Vietnam dan Saigon ditukarkan nama menjadi Ho Chi Minh City. Kesimpulannya, Perang Dingin yang berlaku antara Blok Barat dan Blok Timur di benua Eropah telah memberikan kesan yang amat mendalam kepada negara-negara di Asia Tenggara, terutamanya dalam menghadapi penyebaran pengaruh komunisme. Boleh dikatakan bahawa Amerika Syarikat dan Soviet Union merupakan dalang di sebalik berlakunya Perang Vietnam pada tahun 1954 hingga 1975 dengan mempergunakan negara sekutunya iaitu China untuk menyebarkan ideologi komunis. Walaupun Perang Dingin berakhir pada tahun 1991 dengan pembubaran Soviet Union, namun ideologinya masih digunapakai oleh beberapa buah negara di Asia Tenggara seperti Laos dan Vietnam sehinggalah hari ini. Itu sahaja serba sedikit perkongsian daripada saya mengenai Perang Dingin di Asia Tenggara. Sekian, terima kasih.